Bagi mengulas lanjut, kita bersama dengan Dato' Insinyur Muhammad Guntur Mansur Tobing, Pengarah Urusan Ganding Kencana Sdn Bhd serta Profesor Adjunct di UPSI. Selamat pagi Dato', terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Pertama sekali Dato', kalau kita melihat kepada apa yang diumumkan ataupun yang dilaporkan ini, Dato' selaku pemain industri, mungkin bagaimana keputusan Amerika Syarikat ini dilihat memberikan kelebihan kepada kita? Ya, terima kasih Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa ini keputusan yang bagus untuk kita, especially pelaburan-pelaburan negara kita. Dan saya jangka, saya memang saya menjagakan bahawa Yang Berhormat kita Perdana Menteri Perdagangan Antarabangsa Datuk Seri Azmin, Yang Berhormat Perdana Menteri selalu melakukan sesuatu untuk memastikan FDA di antara Malaysia dan Amerika sentiasa tidak ada dan memastikan pelabur-pelabur dalam kilang pembuatan solar panel di Malaysia ni dapat terus beroperasi dan berfungsi di Malaysia. Saya yakin daripada apa yang kita perhatikan sebagai pemain industri solar di Malaysia, kerajaan melalui MIDA mengadakan macam-macam proses dan insentif untuk menggalakkan supaya pengeluaran solar panel di Malaysia sentiasa mapan. Antaranya dia bagi galakan teknologi, dia bagi insentif bagi kilang. Dan yang penting sekali, kerajaan sentiasa membawa masuk value chain, rantaian nilai yang baru. Macam baru-baru ni kita ada Zingzi, kilang membuat gelas untuk solar panel dibuat di Malaysia. Dan kita dulu ada Saint Gobain dan juga buat ni. Jadi ini memberikan satu insentif atau ekosistem yang baik di Malaysia untuk dikeluarkan. Dan saya juga dimaklumkan bahawa selain daripada penginapan luar untuk menyediakan ekosistem, value added tempatan juga dipastikan supaya pemain tempatan juga dapat menyumbang kepada pengeluaran solar panel yang diekspor ke mereka, supaya teknologi yang dibawa ke Malaysia juga teknologi yang lebih tinggi. Kalau kita tengok pelaburan baru-baru ini, iaitu Ryzen yang akan melabur di Malaysia, dia mensasarkan pelaburan sebanyak 42 bilion untuk buat. Kita di Malaysia, kita memastikan lean teknologi yang melibatkan the whole proses dalam pembuatan solar panel. Kita bukan hanya memasang solar panel di sini, kita juga pastikan pelabur-pelabur ini membawa teknologi yang lengkap, bermakna mulai dengan ingot, dimulai lepas tu wafer, dibuat sel dan kemudian dimasukkan ke dalam solar panel di sini sebelum diekspor sepenuhnya keluar negara. Kalau kita tengok di Malaysia, kita ada beberapa kilang-kilang di luar di Malaysia. Antaranya nombor satu, kita ada First Solar. Ini syarikat Amerika. Dia juga buka kilang solar panel di Pulim High Tech. Kita juga ada Jinko Solar daripada China di Perai. Kita juga ada Longgi di Sarawak yang menggunakan pasir daripada Sarawak untuk membuat ingot. Dan kita juga ada Sun Power di Melaka yang membuat sel dan kemudiannya dibuatkan panel dan diekspor. Jadi iklim untuk pengeluaran solar panel ini sangat baik. Jadi dengan adanya keputusan yang dibuat oleh Presiden Joe Biden ini, dia membuka satu peluang untuk kita pemain industri tempatan untuk meneroka pasaran baru di Amerika. Okay. Kerana selain daripada hanya menghantarkan value added product ke Amerika, kita juga boleh menghantarkan services kita, khidmatan kita dengan pengalaman yang kita telah ada di Malaysia untuk membina solar farm, solar rooftop dan sebagainya. Ini membagi satu peluang dan insentif baru untuk syarikat-syarikat Malaysia bersama-sama meneroka pasaran Amerika, terutamanya di California yang menyediakan ekosistem pemasangan solar yang begitu menarik dan memberi peluang yang baru kepada usahawan Malaysia. Datuk, Haris di sini, kalau kita nak bercakap berkenaan dengan nak masuk ke pasaran Amerika ini, bagaimana dari segi persaingan, terutama kalau kita bercakap berkenaan dengan kos, Datuk? Ya, dia dalam industri knowledge based industri ini, yang penting ialah safety dan code standard. Yang kita dah kaji ialah standard yang ada di Amerika itu comparable dengan standard yang kita gunakan di Malaysia. Sebab kita menggunakan standard daripada Eropah dan Australia, dan standard ini sesuai dan boleh digunakan. Yang bagusnya, bila kita ada industri solar di Malaysia ni, kita ada sebanyak 50,000 tenaga yang sudah pun dilatih di Malaysia yang boleh comply dengan standard di sana. Dari segi competitiveness tu, saya rasa kita boleh compete. Kalau kita dah berjaya
meneroka pasaran di Vietnam, India dan Saudi Arabia. InsyaAllah kalau di Amerika itu tenaga kerja kita dari segi kemahiran kita sama, cuma kos kita ada lebih rendah daripada kos di Amerika. Okey. Bayangkan kalau gaji sebanyak 500, gaji sebanyak RM3,000 itu dibayar dalam $3,000, wah, kaya ada di Malaysia kan. Jadi, Datuk, apa yang perlu kita semua lakukan untuk pastikan di masa depan our future kita lebih berdaya tahan jika Amerika kembali melakukan sekatan? Ya, ini satu perkembangan yang baik kerana kalau produk ini yang dibuat di Malaysia ni tidak diterima di Amerika, maka produk ini akan dijual di Malaysia di negara lain. Dan kita di Malaysia sudah pun bersedia dengan human resource capital yang mempunyai pengalaman dan kemahiran untuk buat kerja pemasangan ini. Contohnya, kalau kita tengok hari ini, harga jualan solar panel di Amerika, dia dijual pada harga 30 sen per watt peak. Ini harga yang tinggi. Dan harga di Malaysia ni dijual pada harga yang lebih rendah. Dan teknologi yang digunakan untuk pasaran di Amerika itu, dibuat di Malaysia ni, kita menggunakan third teknologi. Kita menggunakan teknologi yang lebih tinggi daripada teknologi pada harga yang lebih murah. Jadi maknanya kita memang sedia dan kita memang sentiasa sedia dan kita boleh teroka mana-mana pasaran pada bila-bila masa yang kita perlukan kerana persediaan kita sejak 2006 lagi kita memang sudah bersedia dengan kemahiran dan kepakaran yang kita boleh sediakan.